بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وحكمة. Allah SWT turut berfirman, "Mattakhadallahu min walad, wa ma kana ma'ahu min ilah, idzal ladhaba kullu ilahin bima khalaq, wa la'ala ba'duhum 'ala ba'd. Subhanallahi amma yasifun." Surah Al-Mu'minun ayat 91. Allah sekali-kali tidak mempunyai anak dan tidak sama sekali sebarang Tuhan bersamanya. Ya, tidak ada Tuhan yang lain daripada Allah. Jika ada banyak Tuhan, tentulah tiap-tiap Tuhan itu akan menguasai dan menguruskan segala yang diciptakannya dengan bersendirian. Dan tentulah sebahagiannya akan bertindak mengalah sebahagian yang lain. Maha suci Allah daripada apa yang dikatakan oleh mereka yang musyrik itu. Dalam ayat ini menegaskan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sekutu baginya. Tidak ada bandingan dan tandingan. Menolak sebarang bentuk syirik. Sama ada Tuhan lain daripada Allah, atau Allah itu ada anak dan sebagainya. Itu semua adalah ajaran sesat. Dalam ayat ini Nabi Muhammad SAW telah diperintah untuk menyeru kaumnya bangsa Arab agar mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan menolak kepercayaan lampau kaum Quraisy yang mempercayai bahawa Allah itu beranak atau diperanakkan. Bagaimana juga kepercayaan orang Kristian, 3 dalam 1, 1 dalam 3. Mereka sendiri pun tak faham maksud 1 dalam 3, 3 dalam 1. Kata saja dia. Itu semua adalah sesat. Allah Maha Esa, itulah seruan semua Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam. Sejak Nabi Adam sehingga Nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun orang-orang Quraisy berbangga dengan Nabi Ibrahim alaihi salam, mereka keturunan Ibrahim. Agama mereka agama Ibrahim. Orang Yahudi juga mengaku agama mereka agama Ibrahim. Kristian juga mengaku agama mereka agama Ibrahim. Allah menegahkan dalam Quran, "Ma kana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan, walakin kana hanifan muslima, wa ma kana minal musyrikin." Tidaklah Ibrahim itu seorang Yahudi, bukan Yahudi dan bukan Nasrani. Ibrahim adalah seorang Islam. Ibrahim tidak termasuk di kalangan orang-orang musyrikin. Orang Hindu kata Ibrahim juga Tuhan. Mereka sebut Brahma. Brahma dalam agama Hindu itu Tuhan. Itu adalah sesat. Ibrahim bukan Tuhan.
Ibrahim seorang Rasul alaihi salam. Kita dapat menyaksikan bahawa seluruh alam dicipta dan ditadbir oleh Allah yang Maha Esa. Bahkan juga dapat disaksikan dengan nyata betapa alam yang luas dan makhluk yang banyak ini saling berkait antara satu sama lain dan mengikut peraturan masing-masing secara rapi berdasarkan ketetapan Allah SWT. Hal ini disebut oleh firman Allah Ta'ala, apa ghaira dinillahi yabghun wa lahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karhan wa ilaihi yurja'un. Patutkah sesudah mengakui dan menerima perjanjian itu, mereka mencari agama yang lain selain daripada agama Allah, agama Islam, padahal kepadanya juga tunduk taat sekalian makhluk yang ada di langit dan di bumi, sama ada dengan sukarela ataupun terpaksa, dan kepadanya juga mereka dikembalikan. Mufassirin, ulama tafsir, berbeza pendapat tentang maksud orang yang berserah diri Islam kerana terpaksa dalam ayat ini. Namun, pendapat yang paling sahih ialah orang tersebut memujuk kepada merujuk berkalangan kafir. Jelasnya ialah ayat yang mengatakan semua makhluk adalah Islam. Makhluk manusia, makhluk malaikat, bukit bukar dengan gunung ganang, binatang pohon kayu, semuanya Islam kepada Allah SWT. Islam dengan makna menyerah diri. Serah diri pada Allah Ta'ala, yang mengikut peraturan-peraturan Allah SWT. Sebagaimana yang kita sebut dalam Tauhid Rububiyah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang menjadi dan mentarbiyah seluruh alam ini. Bukan Tuhan menjadikan alam saja, mentarbiyah semua alam. Semua alam ditarbiyah oleh Allah. Tuhan yang satu mengikut peraturan masing-masing. Sama ada secara paksa, secara tabi'i, secara fitrah. Seperti manusia bernafas. Binatang juga bernafas. Nadi berdenyut, jantung berdegup. Ini adalah sifat tabi'i yang ada pada manusia, pada makhluk yang ada nyawa. Masing-masing ada tabi'i dia. Ada binatang yang hidup kawasan air masin. Pergi ke air tawar, mati. Kawasan air tawar, pergi ke air masin, mati. Binatang dalam air, naik atas darat, mati. Letak dalam laut, mati. Ada binatang boleh hidup darat dan dalam air boleh hidup belaka. Pohon kayu kita melihat. Ada pohon yang tumbuh kawasan bukit bukau. Gunung ganang, tumbuh kawasan paya, tepi laut, tepat air masin, kawasan berdalaman. Bila pindah dia mati. Inilah peraturan tabi'i secara paksa ketetapan Allah Ta'ala. Malaikat makhluk yang ghaib tak derhaka kepada Allah sekali-kali. La ya'sunallaha ma amarhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat ditabi'ikan tak derhaka kepada Allah dan buat semua perintah Allah Ta'ala. Tak ada nafsu malaikat ni. Tak makan, tak minum, tak lelaki, tak perempuan. Sebab itulah Jibril tak boleh berzina ni si Maryam. Tak ada, dia tak lelaki, tak perempuan. Macam mana? Dia lahir dengan kun fayakun. Nyata, malaikat ada sifat tabi'i dia. Manusia sifat tabi'i dia. Ada makhluk yang tunduk kepada Allah mengikut tabi'i dia. Termasuk bintang-bintang terlalu di langit. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha. Matahari beredar mengikut kawasan ketetapan Allah. Walaupun qaddarnahu hatta ahlul ardunul qadim. Bulan kami qadarkan peraturan dia. Sehingga daripada bulan sabit anak bulan, macam seludang kerma yang melengkung, balik dari purnama, balik di melengkung semula.
Ini ketetapan Allah. Tuhan tetapkan makhluk. Orang duduk di laut tahu. Masa bulan besar, air pasang besar. Bulan kecil, pasang besar. Pertengahan, pasang dua pula. Ini kaitan antara makhluk dengan makhluk. Peraturan Allah Ta'ala. Angin bertiup, timur, barat. Wasahabil masahru baina as-sama'i wal ard. Dan awan perintah di antara langit dan bumi. Awan diperintah di langit dan bumi. Awan. Terkandung di dalamnya berjuta-juta, triliun kapal. Banyaknya air dalam awan itu. Tak jatuh. Malaikat yang perintah Allah Ta'ala. Di mana tempat dia turun. Menunjukkan bahawa makhluk itu Islam. Suruh diri pada Allah Ta'ala. Adapun peraturan taklifi. Mengikut pilihan akal. Ini pada manusia. Manusia yang ada akal. Peraturan halal dan haram. Boleh tak boleh. Adil dan zalim. Bebanan pada manusia. Untuk mentadbir makhluk-makhluk yang ada di bumi. Boleh pilih dengan akal dia. Dengan petunjuk wahyu. Dan hidayah daripada Allah Ta'ala. Maka manusia ada perhitungan dosa dan pahala. Tak macam binatang, tak macam makhluk yang lain. Dan sebab itu manusia ni menghadapi cabaran hidup. Sekiranya mereka Islam, patuh pada Allah Ta'ala, mengatasi malaikat-malaikat di langit. Seperti Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam. Nafsunya kuat, boleh tahan nafsu. Boleh lawan nafsu. Nabi-Nabi ini. Kuat nafsunya. Tapi boleh lawan, taat pada Allah Ta'ala. Dan sebab itu, martabat Nabi tinggi pada malaikat. Malaikat. Ini Nabi-Nabi alaihi wassalam. Ada manusia yang lebih hina daripada binatang. Tuhan beri akal. Tapi tak guna akal. Lebih jahat daripada binatang. Lebih bodoh daripada binatang. Ada yang cerdik. Ilmu banyak. Bodoh juga. Ada macam tu. Tak dapat hidayah. Petunjuk daripada Allah Ta'ala. Lebih hina daripada binatang. Itu maksud yang kita kena faham. Firman Allah Ta'ala. Amman yahdikum fi zulumatil barri wal bahr. Wa man yursilur riyaha bushran bayna yaday rahmatih. Ay ilahum ma'allah. Ta'ala Allahu amma yushrikun. Amman yabda'ul khalqa thumma yu'iduh. Wa man yarzuqukum minas sama'i wal ard. Ay ilahum ma'allah. Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. Surah An-Naml ayat 63-65. Atau siapakah yang menunjukkan jalan kepada kalian dalam gelak gelita darat dan laut, dan yang menghantarkan angin sebagai pembawa berita yang mengembirakan sebelum kedatangan rahmatnya. Adakah sebarang Tuhan yang lain bersama-sama Allah? Maha tinggi keadaan Allah daripada apa yang mereka sekutukan dengannya. Atau apakah yang memudahkan kejadian sekalian makhluk, kemudian dia mengembalikannya hidup semula sesudah mati. Dan siapakah yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Adakah sebarang Tuhan yang lain bersama-sama Allah? Katakanlah, wahai Muhammad SAW, tunjukkanlah bukti yang menjadi keterangan-keterangan kalian, kamu sekalian. Jika betul kalian orang-orang yang benar, katakanlah lagi, tiada sesiapa pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib, malaikat Allah. Dan tiadalah mereka menyedari bilakah masing-masing akan dibangkitkan hidup semula, yakni sesudah mati. Kini sudah rahmat yang dimaksudkan dalam ayat ini ialah hujan daripadanya segala tanaman dan haiwan, kerana akan memperolehi sumber air daripada Allah. Kini sudah ramai ilmuwan yang beriman dan memeluk Islam setelah mereka tergamam dengan kebenaran peraturan petunjuk Al-Quran. Begitu juga
setelah mereka mendapati segala kandungan yang dapat dalam Al-Quran, mendapati dengan hasil kajian yang mereka lakukan dalam lapangan ilmu masing-masing. Kejadian alam menjadi tanda keesaan Allah dan kekuasaan Allah. Sama ada alam langit, bumi, laut dan darat. Banyak pengkaji-pengkaji yang bukan Islam. Ahli-ahli sains, angkasa lepas. Ahli sains kajian bumi. Bila dia baca Quran, orang yang kafir itu, yang tak Islam lagi, tergamam. Apa yang Quran sebut adalah benar. Betul. Menandakan Quran daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan rekaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan Allah itu esa. Tak ada Tuhan yang lain daripadanya. Tak ada Tuhan lain daripadanya. Dia kaji sungguh-sungguh, masuk Islam. Termasuk padri-padri, pendeta-pendeta yang kaji Islam, setelah mengkaji agama mereka, masuk Islam. Dapat hidayah. Macam-macam berlaku dalam dunia hari ini. Menunjukkan kebenaran Islam. Walaupun mereka membawa apa yang disebut dengan Islamofobia. Islamofobia ini ialah rasa takut pada Islam, gerun pada Islam. Disebarkan Islam ni jahat, Islam lakukan. Islam ni kuno dan sebagainya. Terdapat mereka yang menggunakan akal. Betul ke tuduhan ini? Bila baca Quran, dapati Quran adalah benar. Banding dengan Injil, banding dengan Taurat, banding dengan Wida, banding dengan ilmu yang mereka pelajari, kajian-kajian yang dibuat. Dahulu sekiranya bercanggah dengan Quran, dia buat kajian. Dulunya lain dengan Quran sebut. Dia kaji, Quran salah, dia betul. Kaji-kaji lagi, berjumpa dengan kebenaran. Masuk Islam. Masuk Islam. Quran adalah mukjizat ilmu. Mukjizat petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Menyebabkan orang kafir masuk Islam. Kesesatan syirik melanda manusia. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وحكمة. Kewajipan para Rasul alaihi wassalatu wassalam menentang kesyirikan. Allah yang Maha Penyayang kepada seluruh hamba-Nya, termasuklah makhluk manusia, telah melantik para utusannya dalam bahasa Al-Quran. Golongan tersebut dinamakan Rasul atau Nabi. Allah Ta'ala yang menjadikan manusia tidak membiarkan manusia begitu saja. Manusia yang ditugaskan dengan tugas yang besar di atas muka bumi. Tujuan mereka diciptakan, dijadikan yang bersama untuk beribadat kepada Allah SWT. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku jadikan jin dan jin dan manusia melainkan supaya mereka itu memperhambakan diri, beribadat, menyembah aku sahaja. Tunduk kepada Allah sahaja.
Seperti juga makhluk-makhluk yang lain. Yang kedua, manusia ditambah. Tujuan kejadiannya ialah mentarbi dunia. Mentarbi dunia. Mentarbi bumi yang disebut dengan khilafah. Ataupun siasah ataupun politik. Firman Allah Ta'ala, وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Dan ingatlah apabila Tuhan berfirman kepada malaikat, aku nak jadikan di atas muka bumi satu makhluk, iaitulah manusia. Supaya mereka itu menjadi khalifah. Dengan makna mentadbir, politik, memerintah. Mengurus kehidupan dunia. Lalu malaikat bertanya meminta penjelasan. Adakah kau nak jadikan makhluk yang melakukan kejahatan? Yang menumpahkan darah berperang bersama mereka di atas muka bumi. Padahal kami, malaikat ini, memuja, bertasbih, membesarkan wahai Tuhan. Mengapa kamu tak tugaskan kami? Tuhan menjawab, aku tahu apa yang kamu tidak tahu. Kerana manusia ada fitrah. Sifat sudah jadi yang ada pada dirinya. Yang tak ada pada makhluk yang lain. Ada jasad, ada nyawa, ada akal. Hidup dalam masyarakat. Mereka ada nafsu keinginan. Menggunakan makhluk-makhluk yang lain di atas muka bumi. Maka malaikat, binatang, makhluk lain tidak layak. Manusia ditugaskan untuk mentadbir bumi. Mengurus, memerintah. Yang ketiga, menunaikan amanah. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal jibal. Wa abain an yahmilha wa ashfaqna minha. Wa hamalha al-insan. Innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami telah memamerkan, membentangkan satu perkara yang dinamakan amanah. Tanggungjawab kepada langit, bumi, bukit, bukar dan gunung ganang. Tiba-tiba makhluk yang besar, yang hebat itu enggan, tidak mahu. Takut memikulnya. Namun manusia bersedia untuk memikulnya. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim lagi sangat jahil. Amanah itu ialah menghukum dengan adil. Hukum dengan hukum Allah. Dengan adil. Firman Allah Ta'ala, Inna Allah ya'murukum an ta'addu al-amanati ila ahliha. Wa idha hakamtum baina an-nasi an tahkumu bil 'adl. Inna Allah ni'ma ya'idukum bih. Inna Allah kana sami'an basira. Allah Ta'ala memerintah kamu supaya kamu menyerahkan tanggungjawab. Menyerahkan segala amanah, tugas kepada orang yang layak menjalankan tugas itu. Dan apabila kamu menghukum, hendaklah hukum dengan adil. Hukum manusia semuanya dengan adil. Allah Ta'ala menyuruh kamu dengan suruhan perintah yang sebaik-baiknya. Allah Ta'ala itu maha mendengar lagi maha melihat. Semuanya adalah daripada Allah Ta'ala. Tuhan yang Maha Esa. Yang menjadikan alam. Disebut Rabbul Alamin. Tuhan yang menjadi, mentadbir, mengurus alam ini. Dan ikut perintah Tuhan yang Maha Esa itu. Dalam ibadatnya, dalam politik mentadbirnya, dalam melaksanakan hukumnya. Mestilah mengikut
perintah Allah Ta'ala. Sempadan Allah Ta'ala. Peraturan Allah Ta'ala. Yang maha mengetahui. Tetapi, malangnya manusia yang ada nafsu ni, reka sendiri. Buat sendiri. Lantik Tuhan yang lain daripada Allah. Buat peraturan lain daripada Allah. Peraturan Allah Ta'ala tak izin, pergi buat juga. Untuk menyelamatkan manusia yang lemah ini, Allah Ta'ala lantik utusan-utusannya. Utusan dinamakan Rasul-Rasul dan Nabi-Nabi alaihimussalatu wassalam. Manusia yang dipilih oleh Allah Ta'ala. Bukan sembarangan. Manusia yang paling hebat. Mereka yang dilantik menjadi utusan Allah itu ialah individu, yakni orang yang terpilih dan terbaik sifat kemanusiaannya dari segi jasad, ruh dan akal. Bahkan mereka wajib berakhlak mulia. Antaranya dengan memiliki sifat-sifat yang berikut. Sifat-sifat yang wajib baginya kepada Rasul-Rasul itu. Yang pertama, benar. Seorang yang benar, tidak bohong sekali-kali. Rasul-Rasul ini wajib bersifat benar. Tak bohong sekali-kali. Ini sifat Rasul. Dijadikan begitu. Berbeza dengan manusia yang lain. Bila tak tahan, dia nak bohong. Rasul tidak. Terus menerus. Benar. Dua, beramanah. Menunaikan tanggungjawab. Bila beri tanggungjawab, dia akan tunaikan. Sanggup mati. Tak takut. Ketiga, berani menyampaikan tabligh. Berani menyampaikan perintah Allah Ta'ala kepada sesiapa sahaja. Bukan sahaja pada rakyat biasa. Termasuk raja-raja yang besar. Raja-raja yang sangat zalim. Rasul-Rasul ini berani menyampaikan perintah Allah. Rasul-Rasul tidak menyembunyikan sedikit pun perintah Allah Ta'ala. Termasuk perintah terhadap dirinya sendiri. Keempat, bijak fatanah. Seorang yang cerdik, paling cerdik sekali. Kalangan umatnya. Disaksikan oleh mereka yang hidup semasa dengan Rasul itu. Rasulnya orang yang paling cerdik, luar biasa. Daripada manusia-manusia yang lain. Kelima, terpelihara daripada gangguan syaitan. Dan manusia yang merendahkan ketokohannya. Allah Ta'ala pelihara Rasul daripada syaitan. Di mana rohnya, jiwanya, diri tak ditembusi oleh syaitan. Ada manusia lain dapat ditembusi oleh syaitan. Ditipu. Rasul-Rasul ini dipelihara oleh Allah Ta'ala. Ismah. Dijaga. Inilah sifat-sifat yang ada pada Rasul ini lantik oleh Allah Ta'ala. Kita kena percaya, kena terima. Bermula dengan Nabi Adam AS, bapa segala manusia, berakhir dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi terakhir sekali untuk dunia akhir zaman. Lepas tu, dunia ditamatkan ajalnya, tempohnya, berlaku kiamat. Akhlak yang mulia ini disaksikan sendiri oleh mereka yang hidup sezaman dengan mereka secara mutawatir, sehingga kan orang yang paling keras hatinya dan yang paling rendah akalnya sahaja yang tidak dapat menerima para Rasul itu. Sifat mulia pada Rasul ini diketahui secara mutawatir. Mutawatir diketahui oleh orang ramai, bukan seorang. Mutawatir ni ialah ramai. Orang ramai tengok belaka Rasul ni benar. Rasul ni seorang yang menunaikan amanah. Seorang yang berani menyampaikan. Yang cerdik, yang bijak. Yang dipelihara oleh Allah daripada dosa. Macam malaikat. Tuhan pelihara daripada dosa. Rasul-Rasul ni disaksikan oleh orang yang hidup sezaman dengannya. Bukan seorang, ramai. Mutawatir. Dan sebab itu bila Quran cerita Rasul ni, itu adalah daripada Allah, daripada mutawatir. Disebut dalam kitab-kitab zaman dahulu.
Bukan saja Quran. Termasuk kitab-kitab suci Taurah, Zabur, Injil. Yang kitab-kitab agama samawi dan tidak samawi. Menyebut tentang Rasul-Rasul ini. Kewajipan para Rasul itu ialah menunjuki manusia atau umat masing-masing ke arah jalan yang betul. Pada masa yang sama menyelamatkan mereka yang sesat dan salah supaya kembali kepada kebenaran yang ditetapkan oleh Allah, Pencipta alam, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tugas Rasul ini ialah menyelamatkan manusia. Menyelamatkan manusia daripada kesesatan, daripada kejahatan. Sanggup mengorbankan dirinya. Laksana lilin yang membakar dirinya memberi cahaya pada orang lain. Itu pengorbanan Rasulullah SAW. Sanggup mati. Sanggup menghadapi kesusahan. Lilin yang membakar dirinya untuk menerangi kelilingnya. Itulah bandingan Rasulullah SAW. Oleh kerana itu kena terima Rasul ni. Jangan tolak. Tak boleh kalau tolak, dosa yang sangat besar. Kufur. Kerana mereka bukan sahaja baik, akhlaknya mulia diterima, mereka mengorbankan dirinya untuk menyampaikan ajaran Allah kerana nak selamatkan manusia daripada kejahatan, kerosakan dunia dan kerosakan akhirat. Semua yang halal, yang baik, yang wajib adalah baik bagi manusia. Mendatangkan manfaat. Semua yang diharamkan mendatangkan mudarat pada manusia. Merosakkan manusia. Dah apa guna Tuhan jadi benda haram ni? Tuhan jadi untuk makhluk lain, bukan untuk manusia. Babi untuk jadi baja, jadi macam-macam. Pokok, sodok, itu, ni. Bukan untuk makan. Najis bukan untuk makan. Ada benda untuk makan, minum. Ada benda untuk jadi baja. Untuk jadi macam-macam lain. Itu peraturan Allah. Rasul beritahu. Sempadan Allah Ta'ala. Perkara pertama yang disampaikan ialah soal akidah. Yang menyentuh soal keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan menolak adanya Tuhan-Tuhan yang lain selain daripada Allah. Malah manusia juga diwajibkan bersyukur kepada Allah, kepadanya kerana mencipta dan mengurniakan nikmat yang tidak terhitung dan tidak terhingga banyaknya. Rasul-Rasul ni ajar supaya percaya pada Allah. Allah sahaja Tuhan yang sebenar. Lain pada Allah bukan Tuhan. Itu mengarut. Sesat. Allah yang menjadikan manusia. Berezeki pada manusia. Nikmat yang terlalu banyak. Kalau Allah tak jadikan kita, tak ada kita. Dia jadikan kita saja, tak ada rezeki, tak ada apa. Susah kita. Allah Ta'ala menjadikan kita dan segala nikmat kepada kita. Oleh kerana itu, kita kena percaya Allah Ta'ala saja Tuhan. Dan kita kena bersyukur, berterima kasih kepada Allah Ta'ala yang melimpah ruah kurnianya kepada kita. Allah Ta'ala menjelaskan melalui firman-Nya, wa ataakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Surah Ibrahim ayat 34. Dan dia, yakni Allah, telah memberikan kepada kalian, kamu sekalian, keperluan kalian, sebagaimana daripada tiap-tiap perkara yang kalian hajati. Sebahagian daripada tiap-tiap perkara yang kalian hajati. Dan juga kalian menghitung nikmat Allah. Nescaya tidak dapat kalian menghitung bilangannya. Sesungguhnya manusia yang engkar, yang melawan, sangat suka melakukan kezaliman, lagi sangat mengingkari nikmat Tuhannya. Tuhan bukan saja jadikan kita nikmat yang banyak pada kita, kurnia yang banyak. Kita tak mampu nak bilang nikmat Allah Ta'ala pada diri kita, tak mampu. Tak juga banyak sangat nikmatnya. Kerana itu kita kena percaya Allah sahaja Tuhan.
dan kena bersyukur pada Allah Ta'ala. Inilah ajaran Rasul. Oleh itu para Rasul berperanan dalam menyedarkan manusia tentang kewajipan mereka terhadap Allah agar melalui jalan yang betul, berpandukan hidayahnya, petunjuknya Allah. Rasul ni ditugaskan untuk manusia sedar, tahu dan sedar, dan tunaikan kewajipan dia kepada Allah yang menjadikan dia, Allah yang beri nikmat kepada dia dengan hidayah, petunjuk daripada Allah Ta'ala. Bukan reka sendiri. Rasul tak reka sendiri. Allah Ta'ala wahyukan petunjuk pada Rasul-Rasul ini. Hal ini nyata oleh firman-Nya. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Faminhum man hadallah wa minhum man haqqat 'alaihi ad-dalalah. Fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Surah An-Nahl. Maksudnya, dan sesungguhnya kami telah mengutuskan dalam kalangan tiap-tiap umat seorang Rasul dengan memerintahkannya agar menyeru mereka, hendaklah kalian menyembah Allah sahaja, dan jauhilah taghut yang lain pada Allah Ta'ala yang melampau. Maka antara mereka yang menerima seruan Rasul itu, ada yang diberikan hidayah, petunjuk Allah, dan ada juga yang berhak ditimpa kesesatan. Oleh itu, mengembaralah kalian di muka bumi, kemudian lihatlah bagaimana buruknya kesudahan umat-umat yang mendustakan Rasul-Rasulnya. Rasul ajar supaya sembah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala saja. Ikut Allah Ta'ala saja. Jangan ikut taghut. Taghut ini ialah melampaui batas sempadan Allah Ta'ala. Sama ada manusia yang melampau, jin, syaitan, ataupun makhluk yang lain dilantik sebagai Tuhan. Itu taghut. Hendaklah ditolak oleh manusia. Kalau tak ikut peraturan Allah, merosakkan manusia sendiri. Sila berjalan di atas muka bumi. Lihat kesan-kesan sejarah zaman dahulu. Kaum Ad, kaum Samud, kaum Fir'aun, dan kaum-kaum yang lain yang dibinasakan oleh Allah. Mereka mendirikan kota-kota yang teguh. Bukan sahaja istana yang gagah, yang kuat. Kota-kota yang teguh. Bila mereka lawan Allah Ta'ala, mereka dihapuskan oleh Allah. Dibinasakan oleh Allah. Ada yang hancur lebur dengan kota istana bangunannya sekali. Ada yang mati, ditinggalkan bangunannya. Dapat dilihat. Di mana penghuninya, orang duduk situ, habis dimatikan oleh Allah Ta'ala. Dibinasakan. Sila jahat. Kaum-kaum yang hebat, yang gagah, yang ramai bala tenteranya, dibinasakan dalam sekelip mata. Begitu juga firman Allah SWT. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونَ فَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. Dan kami tidak mengutuskan seorang Rasul pun sebelum darimu, wahai Muhammad SAW, malaikat kami mewahyukan kepadanya bahawa sesungguhnya tiada Tuhan yang berhak disembah malaikat aku Allah. Oleh itu beribadatlah kalian kepadaku Allah. Dan mereka yang musyrik berkata, Allah Tuhan yang Maha Pemurah itu mempunyai anak. Maha suci Allah daripada sebarang kekurangan. Bahkan malaikat yang dikatakan menjadi anak Allah itu ialah para hambanya yang dimuliakan.
Mereka tidak mendahuluinya dengan perkataan. Dan mereka pula mengerjakan apa yang diperintahkannya. Allah mengetahui apa yang di hadapan mereka yang telah mereka lakukan. Dan apa yang di belakang mereka yang akan mereka lakukan. Dan mereka tidak memberikan syafaat melainkan kepada sesiapa yang diridai Allah. Dan mereka pula sentiasa merasa cemas, takut daripada ditimpa azabnya. Dan jika ada sesiapa di antara mereka berkata, sesungguhnya aku ialah Tuhan selain daripada Allah, maka yang berkata sedemikian itu, kami akan memberikan balasan dengan azab neraka Jahannam. Demikianlah kami memberikan pembalasan kepada golongan yang zalim. Semua Rasul membawa ajaran yang satu. Mengajak manusia beriman pada Allah sahaja. Tak ada Tuhan yang lain. Tak boleh lantik Tuhan lain pada Allah. Termasuk para malaikat yang mulia. Yang sujud taat pada Allah. Itu bukan Tuhan. Itu adalah hamba-hamba Tuhan. Malaikat hamba-hamba Tuhan. Bukan Tuhan. Apa lagi makhluk yang lain pada malaikat? Lantik jadi Tuhan. Maka tak boleh lantik Tuhan lain pada Allah. Allah saja Tuhan. Tak boleh melanggar perintah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala mengetahui apa yang kita buat, apa yang akan kita buat. Allah Ta'ala tahu belaka. Di hari kiamat, tak ada siapa yang boleh bersyafaat, melainkan yang Allah Ta'ala redha, yang Allah Ta'ala izin. Barang siapa yang mengaku dia Tuhan, masuk dalam neraka Jahannam. Termasuklah orang yang ikut dia, masuk neraka Jahannam juga. Kena sedar. Hanya Allah sahaja Tuhan. Ayat di atas menegaskan bahawa tiada Tuhan yang sebenar melainkan Allah SWT. Sekaligus menolak keabsahan semua Tuhan selain daripada Allah. La ilaha illallah. Tak ada Tuhan yang sebenar melainkan Allah. Seterusnya mengisbatkan, mensabitkan kewujudan zat Allah. Sifatnya, afaalnya, perbuatannya, namanya, dan segala perkara ketuhanan yang hanya layak kepadanya Allah sahaja. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah bersabda, Nabi pernah bersabda, "Yakun nabiyyin da'watun yad'uha fa uridu akhtabi'a da'wati syafa'atan li ummati yaumil qiyamah." Setiap nabi mempunyai doa yang digunakan untuk kebaikan umatnya. Sesungguhnya aku menyimpan doaku sebagai syafaat bagi umatku pada hari kiamat. Allah Ta'ala izin pada siapa pada hari kiamat boleh tolong umat dia. Nabi boleh tolong umat dia. Ulama boleh tolong murid-murid dia. Yang dipilih oleh Allah Ta'ala. Orang majlis caik boleh tolong anak beranak dia. Dan sebagainya. Yang Allah Ta'ala izin. Malaikat boleh tolong sesiapa yang Allah Ta'ala izin. Nabi kata, tiap-tiap Nabi ada doa yang Tuhan terima di atas dunia ni. Aku simpan doa aku untuk hari kiamat. Untuk bersyafaat pada umatku. Adapun golongan taghut yang ditolak itu, salam lebih batas. Wallahu a'lam.